jenayah, undang-undang jenayah di bawah kuasa federal ni dipindahkan ke negeri, dikongsi bersama dan dimasuk di bawah satu lagi senarai, dipanggil senarai bersama. Itu perlu berlaku. Tapi untuk kita pindah perlembagaan persekutuan ni, kita perlukan 2/3 majoriti dalam parlimen. Yang mana jumlah kursi dia 148 kursi. Jadi nak dapat 148 ahli parlimen Islam menyokong pindah perlembagaan sebagaimana yang berlaku 121 dulu, perlu ada political will dan sebagainya. Menariknya kita bertolak daripada falsafah hak tadi. Kemudian kita bercakap soal strategik. Dan sekarang ni sebenarnya kita sudah tiba ke peringkat taktikal ni. Ini how you maneuver your way through. Sebab ada banyak noise, ya, dalam istilah media ni disebut noise, memberikan penafsiran termasuk oleh kalangan peguam-peguam Muslim sendiri, dan ada banyak school of thought, ya, kerana saya rasa school of thought itu dia ada dua. Satu, elemen strategi, dia berdebat tentang strategi. Satu lagi dia berdebat soal taktikal, mana yang lebih memberikan result yang baik. Diburukkan pula oleh ahli politik kerana agenda ini menjadi bumbu politik, nak menang undi. Sampaikan ada orang kata, oh, memperkasa Akta 355 ni bukan berkait dengan hudud. Tapi kalau apa yang tuan-tuan sebutkan tadi itu sebenarnya akhirnya menuju ke arah itu. Jadi salah faham ini sebenarnya dia sangat mengakar di bawah. Dan yang bercakap ni, kami yang marhai ni, kita ni taklah cerdik sangat undang-undang kan. Kebetulan dua orang ni depan ni kita percayalah. Datang dua orang yang lain, school of thought lain, percaya pula. Jadi kekeliruan ini mengakar. Jadi dalam noise yang ada ni, kita bercakap soal authority, ilmu. Kami nak dengar apa siapa ni, Datuk? Saya akui terdapat banyak pandangan-pandangan berhubung dengan not only Akta 355, isu Islam agama bagi persekutuan pun ada banyak pandangan. Isu sama ada Malaysia sebuah negara sekular ataupun negara Islam juga banyak pandangan dan sebagainya. Tapi yang secara autentiknya, yang kita perlu lihat ialah badan yang paling utama untuk mentafsirkan perlembagaan persekutuan adalah Mahkamah Persekutuan. Jadi kami peguam-peguam biasanya kita lihat apa yang Mahkamah Persekutuan tafsirkan. Perkara 3 yang saya katakan dalam kes Lina Joy, yang mentafsirkan Islam itu bukan sekadar dogma-dogma ataupun ritual-ritual. Ia merangkumi satu cara hidup yang merangkumi kehakiman, perundangan, pelajaran dan sebagainya. Itu adalah tafsiran yang paling autentik, yang kita perlu terima. Jadi tak ada lagi orang perlu boleh katakan bahawa Malaysia adalah sebuah negara sekular dengan pentafsiran daripada dalam kes Lina Joy itu Mahkamah Persekutuan yang tafsirkan. Begitu juga pada suatu ketika dahulu pernah dicabar di Mahkamah Persekutuan tentang isu dalam perlembagaan. Saya tak bawa perlembagaan, tapi insya-Allah saya ingat saya banyak kes saya buat. Dalam jadual ke-9 Senarai 2 Senarai Negeri Butiran 1 ada disebut tentang undang-undang jenayah syariah ini boleh dibuat dalam bahasa Inggerisnya offences against the precepts of Islam among person professing that religion. Precept of Islam itu apa maknanya? Precepts of Islam itu didakwa oleh sebahagian daripada peguam sebagai rukun agama Islam. Jadi Dewan-Dewan Undangan Negeri dikatakan hanya boleh membuat kesalahan jenayah syariah yang melanggar rukun agama Islam. 5 rukun agama Islam itu sahaja. Ya, tapi saya terlibat dalam salah satu kes, itu kes Sulaiman Takrib melawan Majlis Agama Islam Terengganu, dan juga didengar bersama dalam kes KH melawan Majlis Agama Islam Selangor. Dalam kes tersebut, Mahkamah Persekutuan mentafsirkan precepts of Islam, offences against the precepts of Islam itu adalah kesalahan-kesalahan melanggar perintah agama Islam, bukan kesalahan-kesalahan melanggar rukun agama Islam. Apabila kesalahan-kesalahan melanggar perintah agama Islam, maknanya banyak kesalahan-kesalahan boleh dibuat oleh Dewan Undangan Negeri, seperti minum arak, zina, khalwat dan sebagainya boleh dibuat oleh Dewan Undangan Negeri, dan ia berperlembagaan. Jadi kalau Mahkamah Persekutuan tafsirkan precepts of Islam itu sekadar rukun agama Islam, maka banyak undang-undang kita, undang-undang jenayah syariah kita menjadi tidak berperlembagaan. Dan dalam selepas daripada itu, kes Fathul Bari Mat Jahaya melawan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dia mencabar undang-undang yang dikenakan ke atasnya
iaitu mengajar tanpa tauliah. Dia kata tidak termasuk dalam rukun agama Islam. Tapi Mahkamah Persuan sekali lagi di dalam kes tersebut mentafsirkan offences against the precepts of Islam itu adalah kesalahan-kesalahan melanggar perintah agama Islam. Jadi untuk berbalik kepada tafsiran mana yang perlu kita lihat, autoriti mana nak pegang, nak pegang, mungkin bagi kami mudah sebab kami pengamal undang-undang, ada akses kepada jurnal-jurnal dan sebagainya. Perhakiman-perhakiman kita ada, tapi untuk menjawab soalan tersebut, autoriti yang paling tuntas sekali adalah Mahkamah Persuan. Okey. Perhakiman yang ada soalan susulannya nanti, tapi saya mula membuka ruang untuk kita internalize apa yang dibincangkan ni, sebab ni laju ni. Daripada filosofi, strategi, taktikal, kemudian soal autoriti kan. Kita kena internalize apa yang dibincangkan ni, sebab saya nak supaya yang hadir ni ada buah tangan nak buat balik. Jadi silakan soalan. Abang MSAM ni. Kenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizul bin Ahmad dari Temerloh, Pahang. Saya tertarik dengan penerangan Datuk tentang sebelum kemerdekaan negeri Kelantan, Sabah, Sarawak merupakan negara dan membentuk sebuah persekutuan. Saya nak bertanya, sekiranya Akta 355 ni lulus ataupun akan datanglah takdirnya pelaksanaan hukum hudud di Malaysia, adakah Sabah, Sarawak dan juga Johor memiliki hak untuk keluar daripada persekutuan Malaysia lah? Itu sahaja soalan saya. Sekian, terima kasih. Sebenarnya pada tahun 89 Akta 355 ini telah dipinda peluasan kuasanya kepada Sabah dan Sarawak. Jadi Akta 355 ini juga terpakai kepada Sabah dan Sarawak. Sekiranya diluluskan Akta 355 ini, maknanya bukan automatik keseluruhan undang-undang hudud itu boleh dilaksanakan. Dewan-dewan undangan negeri, semua 13 dewan undangan negeri perlu meminda hukuman yang ada di dalam enakmen jenayah mereka sendiri. Kalau ada negeri yang kata dia tak nak pindah, biarkan pada macam ketika ini, dan negeri itu ikutlah. Ya, katalah dia Sabah nakkan 3 tahun penjara saja, maka 3 tahun penjara lah. Dewan-dewan undangan negeri perlu meminda undang-undang jenayah syariah dia, nak letak 100 kali sebatan ke, bukan untuk kesemua kesalahan. Tengok kesalahan-kesalahan mana yang mana sesuai untuk ditingkatkan. Kalau dewan-dewan undangan negeri nak rendahkan hukuman pun, itu adalah kuasa dewan-dewan undangan negeri. Jadi bukan automatik keseluruhan boleh dilaksanakan. Ia masih lagi bidang kuasa dewan-dewan undangan negeri untuk mengadakan hukuman yang lebih tinggi. Isu nak keluar daripada Malaysia ataupun tidak ini, ia perlu kita perlu ada satu, kalaulah sesebuah negeri itu nak keluar daripada Malaysia, yang pertama kena lulus undang-undang atau parlimen. Yang kedua perlu pindah perlembagaan, sebab dalam perlembagaan jadual section perkara 1 dan 2 itu ada disebut tentang negeri-negeri yang membentuk Persekutuan Malaysia. Jadi itu perlu dipindah. Jadi itu perlu 2/3. Kalau bukan isu ini pun ada negeri nak keluar pun perlu pindaan itu juga. Proses yang sama. Jadi bukan automatik negeri-negeri boleh declare nak keluar daripada negara dan sebagainya, persekutuan dan sebagainya. Perlu ada proses-proses yang tertentu, bukan automatik. Ada lagi yang ada 2 orang angkat tangan tu. Jadi kita kumpulkan, ya. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Adnan. Nama ayah Adnan. 2 soalan lah. Soalan pertama, katakan situasi dia lelaki tu dia masuk Islam daripada ikutlah agama apa. Lepas tu dia terpaksa masuk mahkamah syariah. So sensitivity lah, bagaimana dia nak menjaga sensitivity, maksudnya apa hak orang bukan Islam apabila dia masuk kepada mahkamah syariah. Itu soalan kedua, apa model untuk hukum hudud dan sebagainya, sebab ramai yang mempertikaikan Saudi Arabia tak boleh lah. So ada kejayaan tak eksperimen Brunei dengan Aceh pelaksanaan hudud? Ada benchmark atau tidak? Ada seorang lagi tadi, boleh kita kumpulkan dia? Boleh? Adik yang baju putih tu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, nama saya Muhammad Hirzan daripada Negeri Sembilan, pelajar lepasan SPM. Okey. Okey tuan, kat sini saya ada dua soalan. Soalan pertama berkaitan dengan Akta 355. Jadi sekiranya Akta 355 ni kita tahu kan sebagai rang persendirian, betul? Di mana rang persendirian ni dia hanya dikenakan kepada sesetengah pihak saja, bukan semua, betul tak? Rang persendirian. Definisi untuk rang persendirian. Okey. Nanti panel akan komen. Okey, maksudnya rang persendirian tu adalah undang-undang yang akan dikenakan kepada sesuatu pihak saja, bukan secara menyeluruh, betul? Bukan. Okey. Jadi apakah kesannya terhadap non-Muslim yang bukan menganut agama Islam? Sekarang ke soalan yang sama. Itu saja. Lepas tu soalan kedua. Minggu lepas, bulan lepas saya melawat Penang. Jadi kat situ kan ada peranakan mansion kan. Jadi Baba Nyonya kat situ dia mengadu kenapa kerajaan negara kita kalau Melayu kahwin dengan Cina, keluar tu mesti Melayu. Yang anak dia tu kenapa mesti Melayu? Kenapa tak boleh Cina? Kenapa kenapa tak boleh ikut race yang lain? Kenapa tak diberi pilihan? Yes. Okey, saya nak bagi Cik Adnan respon dulu sebelum Datuk, boleh? Bagi pandangan dulu, silakan. Yang berkenaan dengan soalan Mahkamah Syariah pasal conversion pasangan masuk Islam tu, dan apa jadi itu tu Datuk saya dulu jawab pasal dia bukan syar'i, saya bukan civil. Jadi berkenaan dengan RU 355 yang rang undang-undang persendirian tu, dia apabila rang undang-undang ni dibawa oleh ahli parlimen berbangkang, so dia jadi ahli parlimen berbangkang, so dia akan bawa rang undang-undang persendirian. Kalau ahli parlimen kerajaan, dia akan bawa sebagai rang undang kerajaan lah. Dari segi rang undang-undang ni dia sama je, kerajaan ataupun pusat sama. Bila diluluskan dalam parlimen, dia akan jadi akta. Macam contoh dalam RU 35 ni pindaan kepada Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah. Jadi cadangan untuk meminda akta ini datang daripada ahli parlimen berbangkang. So dibawa rang undang-undang persendirian. Kerajaan boleh ambil rang undang-undang persendirian tu jadikan rang undang-undang kerajaan. Boleh, yang mana tak berlaku lah sekarang ni. Tapi apabila diluluskan, dia akan menjadi akta dan memberikan kesan kepada semua lah. Akta dia sama, cuma prosedur saja berbeza. Cuma dalam parlimen ni, untuk rang undang-undang persendirian ni dibentangkan dan dibahaskan, dia kena tunggu dulu rang undang-undang kerajaan ni habis. Itu yang kenapa asyik tangguh pasal rang undang-undang kerajaan ni dia kepentingan awam, dia banyak melibatkan macam-macam pindaan, macam-macam akta, penggubalan akta baru dan juga pindaan kepada akta-akta sedia ada. Itu dari segi proses lah. Lepas tu berkenaan dengan peranakan kahwin, kenapa kalau kahwin dengan Islam, anak dia Islam itu saya tak berapa jelas soalan tu. Maknanya kalau kenapa tidak diberi pilihan? Maknanya contohnya automatik bangsa ke jadi Melayu, ikut jadi Islam. Dia sekarang ni kalau yang saya tahu dia ikut bapa. Dia ikut bapa. Kalau bapa tu Melayu lah. Kalau bapa tu contohnya mak dia Melayu, bapa dia katalah orang Indonesia contohnya, lahir anak tu dia akan tulis dia punya race dia Indonesia. Dia tak tulis Melayu sekarang ni lah. Jadi saya rasa isu tu timbul, dia akan ikut bapa dia. Bangsa ikut bapa.